TV KPM. Semua, apa khabar? Sihat ke? Seperti biasa di jam 2 petang anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir, di mana hari ini kita nak belajar satu subjek yang sangat menyeronokkan, iaitu seni muzik, di mana topiknya merupakan alat muzik utama gitar. Dan untuk permulaan program kita tadi, saya rasa dah macam bukan dalam kelas Mahir dah. Saya rasa macam opening untuk AJL lah, cikgu. Anugerah juara lagu kan? Sebab mana taknya, untuk pengetahuan semua, cikgu kita pada hari ini, Cikgu Syahir, merupakan gitaris untuk Hil Husaini dalam anugerah juara lagu yang ke-32. Juara pula tu. Kan cikgu lah yang orang kata petik gitar di belakang tu. Dan untuk Cikgu Firdaus juga, tidak kurang hebatnya, merupakan gitaris untuk Malaysian Philharmonic Orchestra pada 2012. Betul cikgu Betul. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu kita petik gitar ni dengan suara malu-malu pula kan. Okey, cikgu, selamat datang ke kelas Mahir. Sebelum kita berbicara ataupun bertanya lebih lagi tentang subjek kita, cikgu, semua sedia maklum kita masih lagi berada dalam pandemik ini, belum pulih lagi sepenuhnya negara kita. Jadi kita di Didik TV sangat menitik beratkan untuk penjagaan ataupun mengikut SOP yang telah ditetapkan. Jadi saya persilakan cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Baik, silakan cikgu. Okey. Terima kasih. Sama-sama cikgu pula. Alright, Okey. Sama-sama cikgu. Anda di rumah pun sama, ingat negara kita belum pulih sepenuhnya. Kita masih lagi berada dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 fasa 2. Jadi dilanjutkan sehingga 28 Jun. Sentiasa jaga diri. Jangan keluar rumah jika tak perlu. Okey cikgu. Mungkin cikgu boleh perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu sikit kot, kan? Boleh cikgu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syahir, berasal daripada Pahang. Sekarang mengajar di Sekolah Seni Malaysia Johor. Pengalaman mengajar 4 tahun lah. So saya memang majoring in gitar, elektrik gitar. Baik. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Firdaus? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Firdaus, berasal daripada Shah Alam. Saya sekarang bertugas di Sekolah Seni Malaysia Perak. Dan saya juga merupakan, sama seperti Cikgu Syahir, major dalam gitar.
Wow, okey. Hari ini nama pun dah kedua-dua cikgu kita major dalam gitar sebab hari ini pun topik kita utamanya ialah tentang gitar cikgu kan. Alat muzik utama gitar. Jadi mungkin cikgu boleh cerita sedikit tentang topik yang kita nak belajar hari ini ataupun apa fokus objektifnya. Jadi silakan cikgu. Cikgu Firdaus. Okey, so pada hari ini kita akan belajar pasal yang pertama mengenai scale dan arpeggios, scale major, minor dan arpeggios, major dan minor. Kemudian kita akan belajar pasal anatomi gitar di mana dan juga perkakas-perkakas tambahan yang digunakan dalam memainkan gitar. So objektif dia adalah untuk diharap murid dapat memainkan scale dan arpeggio serta memahami anatomi gitar di dalam main muzik ni lah, dalam muzik ni lah. Okey. Susah tak cikgu main gitar ni sebenarnya? Bagi saya lah untuk permulaan mungkin agak sukar lah kan. Sebab kita perlukan praktis. Kita perlukan praktis yang cukup baru kita senang lah untuk main gitar ni. Betul. Kan? Untuk jadi mahir seperti cikgu sudah semestinya kena bermula dengan latihan juga. Dan saya yakin cikgu pun berlatih dengan kerap kan. Dan untuk anak-anak murid cikgu sendiri, kalau kat sekolah cikgu untuk subjek seni muzik ni, macam mana cikgu mula mengajar mereka untuk mereka ingat penjariannya terlebih dahulu ke? Macam saya mulakan dulu notasi dulu dan saya relatekan dengan alat muzik dia. Contoh dia main gitar So dari situ dia orang melihat notation tu di mana notnya, kedudukannya dan di mana notnya pada position gitar tu. Jadi dari situ perlahan-lahan makin lama saya akan bagi makin susah, makin bertambah not, makin bertambah kompleks rhythm dia. So dalam masa sama dia akan belajar banyak benda. Pertama technical, dia akan belajar pasal reading dan phrasing, macam-macam lah dalam muzik tu, banyak jugalah. Ya, betul. Okey, dan saya perhatikan dekat sini gitar cikgu Firdaus agak berlainan sikit. Itu kenapa tu cikgu berbanding dengan cikgu Syahir? Lain sikit body gitar tu, yang itu transparent. Okey, gitar ni sebenarnya adalah gitar daripada keluaran daripada Maha Music. Okey. Dan gitar ni dinamakan sebagai silent gitar. Gitar ni dia ada sound modular kat dalam ni. So bunyinya banyak daripada sound modular tu lah. Dan dia boleh dikatakan ialah electric gitar jugalah, tapi dengan sound modular lah. Tapi yang ni jenis nylon. So dia membawa bunyi ke arah akustik nylon lah. Itu bunyi dia. Okey, lain sedikit lah. Okey, kalau cikgu Firdaus nylon, cikgu Syahir pula bagaimana gitarnya? Okey, macam saya mempunyai gitar elektrik di mana terdapat pickup kan, pickup nampak ni, pickup ni nama dia pickup Okey. pickup gitar. So dia ada tempat input untuk amp lah, kabel kan untuk wire jack. So memang digunakan dalam permainan gitar moden lah. Kebanyakannya memang semua akan guna gitar ni lah. Dia, tapi kena tengok konsep juga. Okey, saya tanya cikgu, gitar ni ke yang cikgu gunakan sewaktu menang anugerah juara lagu tu? Kita berhenti berat dulu, kita kembali selepas ini. Kembali kita di Mahir di Didik TV KPM, masih lagi dengan subjek kita iaitu seni muzik dan topiknya lah alat muzik utama gitar, bersama dengan kedua-dua cikgu pakar kita tentang gitar. Memang sangat expert dengan gitar, Cikgu Syahir dan juga Cikgu Firdaus dari Sekolah Seni Malaysia. Cikgu, tadi dah sedikit pengenalan, kita dah tahu dah apa objektif yang cikgu nak capai dalam kelas kita pada petang ini. Bagaimana pula kita dah nak masuk tentang gitar ni, katanya kita nak mengenal pasti tentang anatomi gitar. Selalu saya dengar anatomi ni tubuh badan manusia, cikgu. Jadi dia samalah juga tubuh badan gitar. Itu maksud dia. The whole structure of gitar. Okay, boleh saya teruskan? Boleh, silakan cikgu. Okay, so di sini saya memperkenalkan, this is gitar klasikal. Gitar klasik di mana dia mempunyai 3 bahagian. Yang pertama ialah ni kepala, kedua ni leher, ketiga ialah badan.
Okey. Alright. So jadi kepala dia ada beberapa dia ada kita panggil sini tuning pack dalam bahasa Inggeris. Bahasa Melayunya ialah pack penalaan. Okey, untuk kita menala tali ni lah. Right. Next kita ada nut ni. Okey, untuk tahan tali ni. Untuk dia bergema di atas ni, bergetar maksud saya. Okey. Next neck dia pada neck dia. Okey, leher dia. Leher dia ada atas dia ada fretboard. Yang hitam ni fretboard. Okey. Dan ni lah kita panggil fret wire untuk setkan note dia. See? Kan note dia Okey. Dan next kita ada body. Okey. Di mana body ini ialah untuk bahagian resonator dia untuk keluarkan bunyi dia. Okey, ni box lah, ni box dia. So ni kita panggil top, ni side and back. So dekat top ni dia ada ini panggil rosette. Rosette ni hanyalah sebagai hiasan pada gitar untuk nampakkan gitar ni lebih cantik lah. Right, dan ini dia panggilkan sebagai bridge. Ni kayu ni bridge. Dan di atas bridge ada satu lagi yang putih ni dinamakan saddle. Okey. Alright, so this is the anatomy of classical guitar. Okey. Dan anatomi ini semua sama saja. Apa-apa jenis gitar pun tak sama. Berbeza juga. Okey, apa kata Cikgu Syahir terangkan untuk electric? Okey, baiklah, terima kasih Cikgu Firdaus. Okey, jadi di sini yang saya pegang ni adalah electric gitar, di mana dia sama je, ada 3 bahagian. Ada bahagian kepala, leher dan badan. Dia sama macam gitar klasikal. Saya rasa semua gitar pun sama. Dia ada tuner pad, dia ada saddle kat sini, nut. Lepas tu dia ada fretboard yang hitam ni lah, yang semua nampak kan. Lepas tu dia ada fret wire. Lepas tu dia ada bridge. Cuma bezanya dengan gitar klasikal, gitar elektrik ni mempunyai pickup untuk mengeluarkan atau menghasilkan bunyi daripada getaran tali ni. So dia ada volume port dengan tone port. Sini adalah selector pickup lah. Contohnya kalau kat sini dia ada tulis treble. Treble dia akan menggunakan bridge pickup lah dekat belakang ni. Dekat sini adalah pickup neck. So kalau saya tolak ke atas dia akan menggunakan pickup neck. Kalau tengah-tengah ni dia akan guna 2 lah. Okey. Macam tu. So dia ada input jack. Keperluan dalam permainan gitar elektrik ni dia banyak. Dia perlukan amp, perlukan kabel, perlukan macam di bawah ni yang awak nampak semua adalah multi effect. Inilah multi effect. Apa pula tu cikgu? Multi effect ni? Okey, multi effect ni terdapat 2 jenis di mana ada digital dan analog. Yang saya pakai ni digital lah. Baik. Okey, dalam pedal ni terdapat pelbagai bunyi-bunyian yang kita nak lah. Maksudnya mudah lah kalau kita nak bermain bermain lagu-lagu yang moden yang terkini kan. Dia ada pelbagai sound lah. Boleh saya demo? Boleh, silakan cikgu. Okey, di sini kena tekan cikgu kita tekan dia. Ni volume pedal. So kita tak payah kontrol kat sini. Dia ada tu. Okey. So kita kontrol kat sini lah. Wow. Okey. So dekat sini ada chorus. Chorus ni kita dengar sound dia. Wish, sedap bunyi dia. Okey, lepas tu dia ada delay. Delay ni kita dengar Okey. Lepas tu kita ada distortion lah. Distortion. Kalau lagu heavy ke lagu rock kan akan gunakan ni lah. Tapi dia memang banyak. Cuma berbeza dengan analog. Analog ni dia satu-satu tau. Di mana kalau analog ni, kalau distortion tu distortion sahaja. Kalau kita nak pakai chorus kita kena beli lain lah. So sebab itulah kita pakai multi effect. Dia memang ada semua lah. Okey. Mudahkan. Ini pun termasuk juga ke cikgu? Kalau dalam permainan gitar ni, ini antara alat yang membantu gitar tu macam mana? Betul. Oh. Betul. Okey, untuk mendapatkan sound effect yang lagi sedap lah. Ya, betul. Okey, baik. Itu sedikit tentang anatomi gitar. Tetap sama saja. Tapi cikgu kalau macam gitar yang kecil tu apa? Ukulele. Ya, ukulele. Ukulele tu tak termasuk lah. Itu keluarga dia. Itu adik dia kan. Tak termasuk. Okey, itu tentang anatomi gitar. Bagaimana pula cikgu dengan perkakas tambahan? Okey. Perkakas tambahan, yang pertama amplifier. Kalau ikutkan ni akustik kan.
So Betul. akustik dia datangnya bunyi dia dari sana, tapi bila amplifier ni dia melahirkan bunyi daripada pick up tu. Okey. Pada sini, getaran tali ni. Okey. Contoh kalau getaran tali ni, dia contoh nampak ni ada nut. Kan? So dia akan tangkap lah. Dia berfungsi macam mikrofon. Dia macam mikrofon fungsi dia. So menghantar bunyi ke amplifier project sound. Okey, so yang ini pula efek yang mengubah sound dia untuk jadikan bunyi tu lebih Ya. lebih menarik lah, lebih sedap dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada gitar stand. Ni gitar stand untuk mendirikan gitar supaya tak jatuh. Baik. Next kita ada pick. Alright. Okey. Baik. Ini. Okey, sekejap cikgu. Kita kena menjaga penjarakan fizikal sikit cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh tepi sikit. Maafkan saya. Okey, saya di sini. Okey, baik cikgu. Ini ialah antara perkakasan tambahan cikgu Ya. Mungkin cikgu boleh jelaskan? Okey. Okey. So dekat sini pick ni ataupun pemetik ni mempunyai ketebalan yang berbeza. Okey, macam ni dia tunjuk 7.73 mm. Boleh close up ke? Boleh. Okey. Alright. So ini ketebalan dia 73. Ini ketebalan dia 1.1. Okey. Baik. Okay. Alright. Ini 88 88 apa cikgu? mm. 0.88 mm. Oh, okey. Nipis lah. Nipis. Okay. Untuk akustik. Okey. Akustik untuk Ni ni. 1.0. Dan dia ada banyak lagi lah. Ada yang 2.0 dan sebagainya. Okey. Jadi saya tunjukkan fungsi dia. Macam ini yang paling lembut yang saya pernah jumpa. 0.5. 0.5 ni selalunya orang akan guna untuk akustik gitar. Bila kita main, kita strum. Dia akan strum. Okay, so bila kita strum, tone bunyi dia akan lebih kita panggil macam lebih crunchy lah kan, untuk orang dengar, sedap lah, sesuai lah untuk tu. Dan yang 1.0 ke atas selalunya orang akan gunakan untuk memainkan solo. Contoh dia macam yang Cikgu Syahir pakai tu. Yang saya pakai ni 2.0 untuk solo lah. Bila keras kan kita dapat tone yang baik lah. Okey. Sedap pun jadi cikgu. Okey, itu cikgu kata kalau cikgu menggunakan ketebalan berapa cikgu? Ini 2.0. 2.0. Jadi berapa sebenarnya ketebalan yang bagus cikgu untuk perkakas tambahan ini? Okey, sebenarnya dia bergantung kepada pemain tu sendiri. Ada yang pemain selesa dengan 1.0, ada yang sesuai rasanya dengan 1.5. Macam saya pun menggunakan 2.0 seperti mana Cikgu Syahir gunakan. Kenapa? Mungkin sebab dari dulu kami dah menggunakan benda tu kan, dah menggunakan tu. So daripada ketebalan tu, dia akan memberi tone-tone yang berbeza terhadap pemain tu. Jadi dia depend kepada pemain tu lah. Kalau dia selesa dengan tu, dia akan pilih yang tu. Okey, selesa untuk main, selesa untuk pegang juga cikgu kan? Betul. Okey, kita dah tahu dah ni antara perkakasan tambahan yang kita nak gunakan dalam bermain gitar kita. Bagaimana pula cikgu dengan penjarian dalam gitar? Apa yang dimaksudkan dengan penjarian dalam gitar tu cikgu? Okey, penjarian dalam gitar ni adalah macam saya kanan. So saya menggunakan tangan kiri lah untuk menekan not-not kan. So kat sini kalau kita nampak kita ada 5 kan, 5. So jari nombor 1 sini, jari telunjuk. Okey. Lepas tu jari tengah, jari manis dan jari kelengking ni. So dia ikut terutan lah, 1, 2, 3, 4. So dia ada 4. So dalam kita punya pembelajaran pun hari ni pun kita akan tunjuklah teknik penjarian mengikut scale, mengikut note tu. Okey. So daripada tu, kalau untuk memainkan gitar klasikal macam ni tadi, kita menggunakan lagi satu set tangan sebelah kanan, itu tangan yang memetik. So kita ada macam biasa, kita ada ni ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis dan ni kan. So jari ibu jari ni dipanggil sebagai P, dikelaskan sebagai P. Yang ni I. Yang ni M, yang ni A. P, I, M, A. 4 ini jari. 4 jari ni. So, boleh saya tunjukkan macam mana Boleh cikgu. Okey. So, kalau... Okey. So, penggunaan dia begini.
Okey, bila saya petikkan, sudah kan? See, dia separately. Pergerakan tu separately macam tu. See, nampak ya? So, kalau mainkan chord kon macam itulah penggunaan jari tu. Kalau berbeza pula pakai yang pick, pick macam ni pula. Kalau pick dia macam inilah. Kalau kita gunakan pick ni untuk memetik tali gitar lah. Ni teknik plucking Okay. sebab kita plug kan. Tu dia. Dia berbeza dengan klasikal lah. Kalau moden dia memang akan pakai pick lah. Ya, betul. Sebab kalau kita guna jari saja kan cikgu, kalau terutama sekali untuk yang asas yang baru nak belajar ni, boleh menyebabkan jari pun agak sakit juga. Betul kan cikgu? Ya, Lagi kalau kita nak tekan juga kita punya scale, nak bagi bunyi. Betul cikgu? Betul. Mungkin cikgu Rasa macam tekan dawai kan. Tekan dawai ni tajam-tajam, kita tekan, sakit betul. Tapi lama-lama kita punya jari ni dah masak lah, macam Dah tak rasa apa. dia tak rasa apa lah. Okey. Baik, itu adalah bagaimana cara untuk penjarian di dalam gitar. Tapi nanti cikgu akan tunjukkan ke? Betul. Cikgu akan tunjukkan sebab dalam gitar ni pun ada E minor. Betul cikgu? Ada banyak lagi kan chord-chord lain. Ya, betul cikgu Betul. Cikgu, padahal saya gelak je kan. Salah ke? Betul cikgu Betul. Okey, lepas ni kita nak bertanyakan lebih banyak lagi kepada cikgu. Antaranya ialah dua jenis arpeggio. Arpeggio. Tak pernah dengar tu arpeggio tu. Nama apakah itu? Bagaimanakah tekniknya? Sebentar nanti Cikgu Firdaus dan juga Cikgu Syahid akan kongsikan teknik dan tipsnya bagaimana. Saya pun nak tanya kepada cikgu, bagaimana cara untuk penjagaan gitar yang sebenar? Mesti ada cara juga, tak boleh letak merata setahu saya. Jadi kita berhenti berehat dulu boleh? Boleh. Okey, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Sinaran mentari menyinari. Itu je lah cikgu. Sikit je lah cikgu. Sebaris je lagu saya. Lepas ni saya nyanyi sama-sama dengan cikgu. Kan nak lagi sekali cikgu? Lepas ni lah cikgu Okey, kembali kita di Mahir di Didik TV KPM. Okey, di segmen yang ketiga ni cikgu nak menerangkan tadi dua jenis arpeggio cikgu, betul? Betul. Tapi sebelum tu cikgu nak menerangkan penggunaan 4 jenis scale. Yeah. Mungkin cikgu boleh terangkan? Okey, kita mulakan dulu. Kita mulakan slide yang pertama. Okey. Silakan cikgu. Okey, slide pertama. Fingering pada line yang warna biru tu ya. Okey, ni fingering dia. Okey, start dengan jari nombor 2. Ni jari nombor 2 Okey, dan start E dan note E dan note F, note G, note A, B, and this is C, D, E, F, G, A, B, C, dan turun balik sama juga. Okey. Okey. Ni fingering yang pertama. Okay, kita ada fingering yang kedua. Okay. Saya tunjuk untuk posisi yang lain. So di jari 1, jari 2, jari 3, jari 4. So maafkan saya. Okey.
daripada dua fingering ini, dua penjalan ini, apabila anda bergerakkan di mana-mana saja, dia akan masih lagi menjadi major scale. Cuma yang membezakan ni adalah tonik, note pertama dia. Maka sekiranya tadi fingering saya gunakan sistem penjalan yang sebegini. So saya bergerak ke sini, ni adalah note E. Jadi saya gunakan fingering yang sama ataupun penjalan yang sama, dia akan masih lagi mencipta major scale. Cuma beza dia di sini, saya start dengan note E, maka dia jadi E major. So boleh pergi ke mana-mana dalam fifth string ni, dalam tali nombor 5, dia akan jadi major scale juga. Okey. Alright. Itu baru berapa? Itu baru satu. Itu baru satu, belum lagi. Itu baru satu. Dalam fifth string. Kita tunjuk pada G, sixth string pula Alright, G major. Okay. Next slide, G major ya. Okey, G major. Okay, tengok Okay, so start G on third finger, A, and then B, C, D, E, F sharp, G, A, B, C, D, E, F sharp, G. Dan patah balik. Fingering pada line biru. Awak boleh nampak semua itu Right, seterusnya Saya akan tunjukkan dalam position yang tali 6 lah. So dia sama macam tali 5. Nampak dia tali satu ni. So kita petik 3 not. Satu tali petik 3 not. Dan dia dipanggil 3 note per string Betul. Betul. Okey. Okey. Itu yang kedua cikgu Okey. So konsep dia sama juga, walaupun fingering yang kita gunakan tadi kita hafal bentuk penjalan itu dan kita gerakkan ke mana-mana, dia masih lagi menjadi major scale. Cuma yang berubah adalah pada tonik dia, note pertama dia, dan itulah menandakan major scale-nya. Macam itulah. Okey. Yang ketiga bagaimana pula cikgu bunyi dia? Okey, yang seterusnya adalah natural minor Okey, C natural minor. Alright. So okey, fingering ini C. Jadi scale C minor natural ini datangnya daripada key E flat major menggunakan key signature yang sama iaitu 3 flat. Jadi maknanya dalam 3 flat ini just mulakan pada note yang ke-6 iaitu C, anda akan dapat C minor natural scale. Right, seterusnya. Okey, macam kita untuk minor ni dia ada family tau. Dia ada tiga family ni. Dia ada macam tadi Cikgu Firdaus mainkan natural minor. Dia ada harmonic minor. Dan yang terakhir dia ada melodic minor. Okey. So saya akan tunjukkanlah si harmonic minor ni bunyi dia macam mana Boleh cikgu, silakan. Okey. Tu adalah bunyi dia lah. Bunyi untuk Family yang pertama. Betul cikgu? Dia kedua kan. Kedua. C Yang minor pertama natural. adalah natural minor. Kedua harmonic minor. Harmonic. Okey. Ketiga melodic minor lah. Okey, ketiga melodic minor. Okey, melodic minor macam ni.
Sorry. Okay. C minor melodic ni dia apabila kita memainkan secara menaik dia akan memainkan C melodic, apabila turun dia akan jadi minor, natural minor. Itulah bentuk cara nak memainkan scale untuk C minor. Okey, dan untuk tadi yang cikgu kata ada 3 family tu, apa perbezaannya cikgu untuk bunyinya? Okey, untuk perbezaan dia, kalau C natural minor dia menggunakan kalau natural minor dia menggunakan relative majornya dan dimainkan pada dan dimulakan dengan note yang ke-6 pada scale major tu. Jadi kita akan dapat natural minor dia. Apabila kita nak mainkan dia untuk jadi harmonic minor, note ke-7 perlu dinaikkan sebanyak setengah tone ke atas. Satu semitone. Setengah tone lah, satu semitone. Okey. Next, untuk melodic minor pula, kita perlu naikkan note ke-6 dan ke-7. Half tone up, maknanya setengah tone naik atas ke atas. So tu yang jadi macam tu. Okey, dan untuk menaikkan note tone tu, kita tambah dia punya volume ke macam mana cikgu? Okey, maksudnya di sini, okey, kalau kita rujuk pada C minor natural C, D, E, F, G. C, D, E, F, G, A, B, C. Okey, so note B flat, B flat, C. So dekat sini dia ada 3 flat. Iaitu dia ada E flat, dia ada B flat dengan A flat. Jadi bila kita kira balik C, note ke-7 C, D, E, F, G, A, B. So dalam key E flat dia ialah B flat. Maknanya bila saya menaikkan dia half tone up, dia akan jadi B natural. So C, D, E, F, G, A flat dan B natural. Itu sebab dia jadi harmonic minor. Jadi kalau yang maksud tone semitone tu, maksudnya kalau C pergi D ni ada satu tone. Kalau C ni pergi D flat kan, dia jadi semitone. Macam tu lah. Faham. Okey, itu yang dimasukkan dengan tone tu cikgu Okey, baik. Kita dah selesai skill yang ketiga. Yang keempat cikgu. Yang keempat tadi adalah arpeggio major. Arpeggio kan? Okey. So arpeggio, saya akan tunjukkan arpeggio C major. Okey. Okey. Saya terangkan apakah ni C arpeggios. Okey, arpeggios adalah merupakan note yang sebenarnya datang daripada pembikinan chords, iaitu 1, 3 and 5. So apa 1, 3, 5 untuk C? Kalau kita kira C, D, E, F, G. So C, E and G. So saya bilang tadi note C, note E and G, note C, note E and G. Itu maksud dia. So this is called arpeggio. Okey. Untuk minor pula kita akan turun setengah. Macam tadi kan, macam major kan dia C, E, betul. So note yang ketiga ni kita akan maksud saya note ketiga tu kalau dalam major scale, dalam scale kan dia ada 8 note kan. So 1, 2, 3. So kita turunkan semitone. Dia bunyi macam ni lah. Berbeza dengan major. Macam minor ni kita dengar pun macam sedih kan. Lagu-lagu raya banyak guna. Lagu-lagu raya yang sedih lah. Kalau macam ni happy kan. Ada kat lagu raya kan. Beza major dengan minor ni dengar. Dan untuk setiap yang kita dah belajar ni cikgu, scale yang kita dah belajar ni cikgu, penggunaannya dalam sebuah lagu tu, kalau kita hasilkan lagu daripada awal ke hujung, dia akan berubah-berubah ke ataupun setiap tu akan sama saja? Dia akan berubah-ubah. Dia akan berubah-berubah. Dia akan bermain-main di dalam scale tu. Kalau contohlah katalah key tu dalam key C major ya, C major contoh kata. So tak semestinya kita akan main kod. Pernah tak dengar lagu macam tu? Kurang kan tak pernah dengar kan? So mungkin dia akan jadi macam contoh kata macam tu. So maknanya dia akan
Yalah, mengikutkan berpandukan sesuai juga lah. pada chords tu. Contoh kata kalau kata chords tu membenarkan note tu dipakai, dia akan pakai note. Okey. Macam tu. Tapi untuk murid-murid dekat sekolah kan cikgu kan, terutama sekali anak murid cikgu ataupun murid-murid di rumah, untuk mereka ingat kesemua skill ni kan cikgu, ada tak cara mereka kena hafal ke? Kalau di sekolah bagaimana cara cikgu memudahkan mereka untuk memahami? Okey. Cara macam saya suruh mereka hafal satu bentuk dahulu. Oh, Hafalkan satu bentuk skill dan saya cakap, cuba apply pada flat lain. Mereka akan fly dan mereka akan dengar, this is a major skill. Macam tu. So dari situ diorang akan hafal penjarian dan diorang juga hafal skill kat situ. Okey, bermula dengan satu lah. Hafal satu dulu. Dari satu kita akan sediakan notes lah. Maksudnya ada macam yang kita lihat kat TV tadi kan, kat paparan tadi dia ada notes yang ni kita akan bagi pada pelajar-pelajar lah untuk praktis bersama lah. Maksudnya dia tengok notes tu juga, dia apply dekat dalam permainan gitar lah. Okey. Okey, tadi saya dah tunjuk pasal C major dan C minor. Next saya akan tunjuk pada G, mana tali nombor 6 lah, bermula pada tali nombor 6. G major arpeggios. Okey. Alright. Ni G major arpeggios. Maka jika awak gerakkan ke mana saja menggunakan fingering yang sama, dia akan create major arpeggios. Alright. Okey. Mana? Baik. Bunyi dia lebih mendalam sikit cikgu Ya. Bunyi dia, saya dengar bunyi tu saya teringat satu lagu. Bukan lagu, macam ni. Siapa itu? Okay, dia agak mendalam sikit. Okey. Seterusnya cikgu, untuk yang minor pula. Minor macam saya bagi tahu tadi lah, dia thirdkan flatkan note ketiga, dia akan macam tu. Dia bunyi, kita dapat beza kan bunyi major, minor, Sedih. dia macam tu. Dia memang ada perbezaan lah daripada segi bunyi kan. Okey. Dia lebih soft sikit lah kan minor ni. Dia tidak begitu deep macam tu kan? Tapi untuk praktis secara berkesan tu, kita kena menggunakan metronom lah. Metronom tu macam bagi tempo lah. Dia ada jual kan, dekat mana-mana pun ada jual. So kita boleh setkan tempo, so kita akan praktis lah. Contoh, cuba bagi tempo Cikgu Firdaus. So kita praktis. Kita ikut tempo tu. Pada permulaan kita boleh praktis secara perlahan. Kemudian macam dah mahir sikit, kita naikkan tempo tu lah. Laju sikit lah maksudnya. Makin lama makin laju, makin lama makin laju. Okey, cuba cikgu, cuba buat sikit boleh? Kita tengok sikit contoh makin lama makin laju tu cikgu. Allah Okey, Akbar. macam mana cikgu? Okey. Laju sikit lah. Makin laju cikgu. Mari kita dengar. Contoh. Okey. Baik, kita berhenti berehat seketika cikgu. Lepas ni saya nak nyanyi betul-betul lah. Tadi saya main je. Kali ni saya nak nyanyi betul-betul. Jadi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Hanya di Mahir, Didik TV KPM. Sinaran mentari menyinari, menusuk ke jiwaku ketika bersamamu. Mesranya. Okey, cukup
Cikgu. Kembali kita di Mahir Didik TV KPM. Ini kalau saya nyanyi sampai habis, Cikgu. Tak habis kita punya bab pembelajaran kita, Cikgu. Okey, di segmen seterusnya, Cikgu. Kita dah berada di segmen yang terakhir dah. Okey, sedar tak sedar dah habis 1 jam kita. Kepada anda di rumah, kalau yang terlepas kelas ni, Cikgu dah nak ke penghujung rancangan ni, tak apa, anda boleh tengok secara ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Anda type saja Mahir, di mana hari ini kita belajar tentang alat muzik utama gitar. Kalau nak mahir main gitar, bolehlah praktiskan apa yang Cikgu Syahir dan juga Cikgu Firdaus dah terangkan tadi. Okey Cikgu, di segmen terakhir ni tentang aplikasi scale dalam gitar. Dalam permainan gitar lah. Itu macam mana Cikgu? Okey. Tunjuk contoh Key apa? C major. Alright. Kita boleh apply dekat mana-mana key lah. Maksudnya kalau kita dah mahir dalam C major kan, C major scale, kita boleh main dekat D, boleh main dekat E. Dekat mana-mana yang kita nak lah. Maksudnya dekat G ke, dekat semua position lah. Sebab kita dah hafal dah hafal bentuk betul. Jadi kita alih ke mana saja, kita akan dapat. Betul. Kita akan boleh main scale tu. Bermula dengan satu tadi Cikgu kata, hafal satu bentuk dulu. Hafal satu bentuk, apply pada semua dan insyaAllah dapat. Betul. Dan macam tips yang Cikgu Syahir kongsikan tadi dengan penggunaan tempo. Betul. Practice dengan tempo, makin laju, makin laju. Dan kita kena disiplin lah. Maksudnya, yelah macam rutin harian kita pun, kalau dekat sekolah ke, dekat rumah pun, kita ada peraturan. Betul. Yang ibu bapa kita tetapkan ke. Sama juga dalam permainan gitar ni, kita ada disiplin dia. Contoh berapa lama kita nak kena praktis, apa yang kita perlu praktis untuk mahir lah. Okey. Tapi itulah macam saya cakap tadi lah, kita kena praktis dengan metronom. Lagi kita boleh praktis mengikut skor yang cikgu bagi kan. Sekarang ni dekat mana-mana pun boleh dapat lah. Betul. Maklumat tu sekarang zaman teknologi kan. Semua di hujung jari Cikgu. Kita search je jumpa. Kita search je apa yang kita nak, kita dapat. Betul. Cuma rajin dengan tak rajin lah. Betul. Okey, cuma rajin dengan tak rajin je. Jangan bagi alasan Cikgu. Okey, Cikgu, tadi saya ada satu soalan nak tanya Cikgu. Bagaimana untuk penjagaan gitar pula Cikgu? Dah reti semua dah ni. Jaga gitar tu macam mana? Okey, untuk jaga gitar sebenarnya yang paling biasa kita sediakan kain. Kain biasa pun tak apa. Okey. Lepas main kita kena lap. Okey. Kena lap. And then pastikan tak berminyak lah. Tak berminyak kan. Sebab kita pegang kan berminyak. Betul. Berpeluh kan. Ya. So kita tak nak benda tu semua. Okay, lap. Untuk menjaga tali lebih lama boleh pakai pun kita mulakan kain juga. Boleh lap tu. Okay. Kalau nak lebih advance lagi, nak kilat-kilat sikit lah kata kan. So dia ada cleaner dia ada cleaner khas dia. So kita boleh spray dan kita lap. Ya, betul. Jangan letak di tempat yang terlalu panas kan Cikgu? Jangan letakkan tempat panas lah. Jangan simpan tempat panas. Contohnya dalam kereta, kita parking kat luar. Jangan letak kat situ. Sebab neck akan bengkok. Neck akan. Sebab tali ni kan tarik. Dia tengah tension tarik kan. So dia tarik, dia tolak lah. Dia tolak kayu ke depan. So panas, dia terus jadi kekal. Okey. Itu sedikitlah cara penjagaan gitar bagaimana Cikgu. Dan di ruangan terakhir ni, kita dah berada di penghujung. Mungkin ada sedikit nasihat ataupun sedikit tips daripada Cikgu kepada anak-anak murid di rumah yang sedang menonton. Bagaimana untuk mahir dalam penggunaan gitar ni Cikgu? Okey. Pesanan saya, yang pertama, kita kena rajin lah, rajin untuk praktis, rajin untuk membuat latihan di rumah. Kalau kita tak buat, kita tak dapat. Betul. Itu yang saya praktikkan selama ni, dan Cikgu Syahir pun praktikkan benda yang sama. Kami akan membuat latihan untuk memajukan diri sendiri. Alright.
Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Syahir? Macam saya pegang satu je lah prinsip kan. Kau usaha, kau dapat. Awak usaha, awak dapat lah. Kalau awak tak usaha, macam mana kan? Contoh kalau kita nak pandai main, tapi kita tak ada usaha, so memang kita tak akan dapat lah benda tu. Maknanya kita benda dalam, saya rasa dalam semua bidang kot tak ada shortcut kot untuk sukses kan. Jadi kita perlu struggle lah. Mula-mula memang struggle, susah kan. Lama-kelamaan kita dah selesa lah. Itulah tips dari saya. Betul. Saya teringat satu pepatah Arab ada kata siapa yang berusaha dia yang berjaya kan. betul. Itu dia sangat mendalam nasihat dan juga tips daripada cikgu kepada murid-murid di rumah. Semoga anda dapat aplikasikan segala ilmu yang kita dah belajar hari ini selama 1 jam dan berjaya, terutama sekali dalam subjek pendidikan muzik dan topik iaitu gitar. Terima kasih kepada anda yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Terima kasih juga kepada kedua-dua cikgu kita atas ilmu dan juga informasi yang diberikan pada hari ini, sangat bermakna. Bertemu selepas ini, jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum.